Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi mempelajari bab 10 Matematik tingkatan 3. Tajuknya Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang untuk bahagian yang kedua. Okey, untuk bahagian yang kedua ini kita akan belajar faedah simpanan. Okey, jom kita tengok sama-sama apa yang kita akan belajar dalam bahagian yang kedua ini. Okey, so kita masih lagi dalam bahagian A iaitu simpanan dan pelaburan, dan perkara yang kedua yang kita akan belajar dalam bahagian ini ialah memahami faedah simpanan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan faedah ini? Faedah ialah ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Okey, ada dua jenis faedah yang ditawarkan oleh pihak bank kepada para penyimpan. Yang pertama ialah faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar faedah ke atas jumlah wang simpanan prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Okey, bagi faedah yang kedua yang ditawarkan oleh pihak bank kepada para pemegang akaun ataupun pada para penyimpan ialah faedah compound. Faedah compound pula ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asas dan faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, sekarang kita akan tengok dengan lebih lanjut mengenai kedua-dua jenis faedah ini. Okey, untuk faedah mudah, rumus yang digunakan untuk mengira faedah mudah ialah I sama dengan PRT, di mana I ialah faedah ataupun interest, P ialah principal, R ialah kadar faedah ataupun rate, dan T ialah masa ataupun time dalam tahun. Okey, kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan. Okey, jika berlaku tempoh simpanan, perubahan tempoh simpanan, apa yang akan berlaku kepada faedah mudah? Okay, perubahan dalam tempoh simpanan di bank membawa pulangan yang berbeza. Semakin lama tempoh penyimpanan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang diperolehi dan jumlah akhir simpanan juga akan bertambah. Yang kedua, apa yang akan berlaku jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Okey, kesan kepada jumlah pulangan tahunan jika kadar faedah adalah berbeza bagi prinsipal yang sama. Okey, sama juga dengan jumlah pulangan tahunan yang diterima juga adalah berbeza. Bagi prinsipal yang sama, apabila kadar faedah bertambah, maka jumlah simpanan akhir juga akan bertambah. Okey, kat sini bermaksud yang pertama, makin lama kita menyimpan dalam bank, okey, yang pertama semakin tinggi jumlah faedah yang akan diperolehi dan jumlah simpanan juga akan bertambah. Yang kedua, jika kita tidak ada perubahan pada nilai prinsipal, apabila kadar faedah juga bertambah, maka jumlah simpanan akhir juga akan bertambah. Okey, tengok pula bagi faedah compound. Apa rumus bagi faedah compound? Rumus bagi kadar compound ialah MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa N darab T, di mana MV itu ialah nilai matang ataupun measured value, P ialah principal, R ialah kadar faedah tahunan, N ialah bilangan kali faedah di compound dalam setahun, dan T adalah tempoh dalam tahun. Okay, perbandingan faedah compound dengan faedah mudah. Okay, yang pertama, bagi aspek jumlah simpanan yang akan digunakan berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk penghitungan faedah. Yang kedua ialah kekerapan pengkompaunan. Kekerapan pengkompaunan ke atas prinsipal juga adalah berbeza. Contoh, untuk faedah compound, dia boleh di-compound setahun sekali atau 3 bulan sekali ataupun sebagainya bergantung kepada pihak bank. Yang ketiga ialah pulangan.
Simpanan bagi faedah kompaun membawa pulangan yang lebih tinggi berbanding simpanan dengan kaedah mudah. Okey, itu ialah kelebihan faedah kompaun berbanding dengan faedah mudah. Okey, sekarang kita akan melihat pula contoh-contoh yang melibatkan pengiraan faedah mudah dan juga faedah kompaun. Sekarang kita akan melihat contoh pengiraan bagi faedah mudah. Okey, contoh yang pertama, Hakim menyimpan sebanyak RM5,000 di bank Harimau dengan kadar faedah 4% untuk setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Hakim selepas 1 tahun? Okey, ini ialah faedah mudah. So, kita terus menggunakan rumus I sama dengan PRT. Okey, I sama dengan PRT. P ialah prinsipal. Prinsipal ialah nilai duit yang disimpan oleh Hakim, iaitu RM5,000. Okey, kemudian R ialah faedah. Okey, faedah sebanyak 4%. Okey, 4%. Dan T ialah tempoh dalam tahun. Okey, iaitu 1 tahun. Okey, sekarang kita just masukkan nilai-nilai ke dalam rumus. Jadi I sama dengan PRT. P ialah 5,000 darabkan dengan R. Okay, R ialah 4% sama dengan 4/100 darabkan dengan 1. Okay, Syashul bagi-bagi. Okay, so kita guna kalkulator. Okay, 5,000 darabkan dengan 4/100 darabkan dengan 1. Jawapannya ialah 200. Okey, senang saja kita menggunakan kalkulator. Okey, contoh yang kedua pula. Bala menyimpan sebanyak RM4,000 di bank dengan kadar faedah 2% setahun bagi tempoh 2 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Bala bagi tempoh 2 tahun tersebut. Okey, ini pun ialah faedah mudah. So, P sama dengan, ini duit yang disimpan ialah RM4,000. Okey, kemudian R ialah faedah iaitu 2%. Okey, 2%. Okey, dan T dalam tempoh 2 tahun. Okey, dalam tempoh 2 tahun. Jadi dia punya jawapan masukkan dalam rumus dulu. I sama dengan PRT. P ialah 4,000. R ialah 2% ataupun 2/100 darabkan dengan tempoh tahun iaitu 2 tahun. Okey, terus gunakan kalkulator. Okey, 4,000 darabkan dengan 2/100 darabkan dengan 2. Jawapannya ialah RM160. Okey, senang saja sebab direct question. Okey, contoh yang ketiga. Chin menyimpan sebanyak RM12,000 di bank kelapa dengan kadar faedah 5% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Chin selepas 6 bulan. Okey, jadi prinsipalnya ialah sebanyak RM12,000. Okey, prinsipal RM12,000. R, interest ataupun kadar faedahnya ialah 5%. Okay, 5%. Okey, tapi dia punya tempohnya 6 bulan. 6 bulan bermaksud setengah tahun ataupun 1/2 tahun. Okey, 6 bulan. Okey. So, masukkan dalam rumus I sama dengan PRT. P ialah 12,000 darabkan dengan R 5% ataupun 5/100 darabkan dengan 1/2. Okey, jadi guna kalkulator. 12,000 darabkan dengan 5/100 darabkan dengan 1/2. So, jawapannya ialah 300. Okey. So, itu ialah contoh-contoh pengiraan yang melibatkan faedah mudah. Okey, sekarang kita akan tengok pula contoh yang melibatkan faedah mudah apabila berlakunya perubahan kepada tempoh simpanan. Okey, kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan.
Okay, contohnya Adam menyimpan sebanyak RM9,000 di bank bunga dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah simpanan Adam selepas beliau menyimpan selama yang pertama 2 tahun. Okay, kita akan buat pengiraan. So, P ialah RM9,000. R ialah 4% setahun. So 2 tahun ni ialah nilai bagi T. Okey, kita masukkan dalam rumus I sama dengan PRT. P ialah RM9,000 darabkan dengan R ialah 4% setahun darabkan dengan 2 tahun. Okey, guna kalkulator. 9,000 darabkan dengan 4% darabkan dengan 2. Jawapannya ialah RM720. Okey, sekarang contoh B pula. Jika Adam menyimpan selama 3 tahun. Okey, so cuma berubah pada T saja. Nilai P dan nilai R masih sama. Okey, nilai P dengan nilai R masih sama. Jadi dalam rumus I sama dengan PRT. P ialah 9,000 lagi, tak berubah. R pun sama, tak berubah, iaitu 4%. Cuma T yang berubah, iaitu darabkan dengan 3. Okey, jadi tukar dia punya kalkulator, darabkan dengan 3. Jawapannya ialah RM1,080. Okey, so nampak perbezaan di antara jumlah simpanan ataupun jumlah faedah. Okey, jika berlakunya perubahan pada tempoh simpanan. Okey, jadi kita nak tengok sekarang ialah jumlah simpanan. Okey, jumlah simpanan bermaksud tadi 720 tambahkan dengan prinsipal balik ialah 9,000. Jadi jawapannya ialah RM9,720. Okey, so ini pun sama. Okey, tambahkan dengan 9,000 untuk melihat jumlah simpanan. Okey, 9,000 tambahkan dengan 1,080. Okey, 9,000 tambahkan dengan 1,080. Jawapannya ialah RM10,080. Okey. Okey, sekarang tengok pula contoh pengiraan yang melibatkan kadar faedah mudah. Okey, apabila diberi kadar faedah yang berbeza bagi prinsipal yang sama. Okey, kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama. Okey, contohnya Vimala menyimpan sebanyak RM6,000 di sebuah bank. Okey, soalan A, berapakah berapakah jumlah simpanan Vimala selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah 5% dan 6%. Okey, kat sini ada 2 soalan. Okey, iaitu yang pertama nilai R 5%, yang kedua nilai R 6%. Okey, so yang pertama kita buat pengiraan bagi R 5%. Okey, dia punya P-nya ialah RM6,000. Okey, dan dia punya T-nya ialah setahun. Okey, so masih gunakan rumus yang sama. I sama dengan PRT. P ialah RM6,000 darabkan dengan R iaitu 5% darabkan dengan 1. Okey, guna kalkulator. 6,000 darabkan 5% darabkan dengan 1. Jawapannya ialah RM300. Okey, sekarang yang kedua pula ialah jika R sebanyak 6% pula. Nilai P dan nilai T masih sama. So, I sama dengan PRT. P ialah 6,000. R ialah 5%. Masih Okey, R ialah 6%. Darabkan dengan T ialah 1. Okey, T masih sama setahun. Okey, guna kalkulator. Okey, gantikan 5 ni. Okey, 6,000 darabkan dengan 6% darabkan dengan 1. Jawapannya ialah RM360. Okey,
Soalan B, hitung beza jumlah faedah yang diperoleh Vimala dalam kedua-dua situasi di atas. Okey, jadi beza faedah yang diperoleh Vimala iaitu 360 bagi 600, RM360. Tolakkan dengan bagi faedah yang terima sebanyak 5% iaitu RM300. Jawapannya ialah 360 tolakkan dengan 300. Jawapannya ialah RM60. Okey, itu ialah beza bagi jumlah faedah yang diperoleh Vimala bagi kadar faedah yang berbeza-beza. Jadi kat sini kita dapat tengok faedah yang lebih tinggi akan memberikan nilai faedah yang lebih banyak, nilai faedah simpanan yang lebih banyak berbanding kadar faedah yang rendah. Okey, jadi kita nak tengok berapa jumlah simpanan Vimala selepas setahun. Jadi tadi faedah dapat 300, tambahkan dengan prinsipal, okey, dia akan dapat RM6,300. Okey, jika 6% tambahkan dengan 6,000 juga nilai prinsipal, dia akan dapat RM6,360. Okey, so tadi jumlah faedah yang diperoleh, beza jumlah faedah yang diperoleh Vimala dalam kedua-dua situasi di atas, 360 tolakkan 300 dapatkan RM60. Okey, so sekarang kita akan melihat pula contoh pengiraan yang melibatkan faedah compound. Okey, contoh pertama bagi pengiraan yang melibatkan faedah compound. Pada awal suatu tahun, Puan Jacqueline menyimpan RM18,000 dalam akaun simpanan dengan kadar 5% setahun dan pengkompaunan setiap 6 bulan. Berapakah jumlah wang simpanan Puan Jacqueline pada akhir tahun yang ketiga? Okey, yang pertama kita keluarkan maklumat dulu. RM18,000 ni ialah P RM18,000. Kemudian R ialah sebanyak 5%. Okey, nilai pengkompaunan. Okey, kalau tengok rumus balik, okey, nilai pengkompaunan ialah N. Okey, N. So N kita kata 6 bulan sekali. Jadi kalau 6 bulan sekali bermaksud kalau setahun dia akan dapat 2 kali. Okey, setiap 6 bulan dia akan dapat 2 kali. Okey. Dan tahunnya ialah ketiga. Okey, ketiga. Okey. So ulang balik, N ni ialah 2 kali 6 bulan. 6 bulan akan dapat sekali. Okey. Bila 12 bulan akan dapat 2 kali lah ataupun sekali lagi. Jadi 1 campur 1 ni akan dapat 2. Okey. Jadi rumusnya MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N. Okey, darabkan dengan NT. Okey, betul tak? 1 tambah R per N per kuasa NT. Okey. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang terdapat tadi dalam rumus. Jadi P ialah 18,000. Okey, kurungan 1 tambah R ialah 5%. 5% ni, okay, 5% ni bersamaan dengan 5/100 sama juga dengan kalau 5/100, 5 bagi 100 ialah okey 0.05. So R ialah 0.05 perkan dengan N ialah 2, tutup kurungan kuasa N lagi 2, darabkan T ialah 3. Okey, untuk memudahkan pengiraan, yang pertama kita akan kira yang dalam kurungan dulu. Okey. So 1 tambah 0.05 perkan dengan 2. Okey, tekan dulu. Kalkulator akan dapat 1.025. Kemudian kita akan kira kuasa pula. Okey, kuasa kuasa 2 kurungan 3. Okey, dah dapat jawapan ni. Okey, tulis dalam kiraan 1800 darabkan dengan 1.1597. Okey, saya ambil 4 tempat puluhan. Okey.
Okay, terus darabkan dengan 18,000. Okay, jawapannya ialah 20,874.48. Okey, so inilah nilai jumlah wang simpanan Puan Jacqueline pada akhir tahun yang ketiga. Okey, so sekarang kita akan tengok contoh yang kedua pula. Okey, sebuah bank menawarkan kadar faedah 4% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Ellie menyimpan RM12,000 pada awal tahun, berapakah jumlah wang dalam akaun simpanan tetap beliau pada akhir tahun jika faedah di compound yang pertama 3 bulan sekali? Okey, so ni pun sama. Kita buat pengiraan. Okey, yang pertama masukkan nilai. So P sama dengan 12,000. P ialah 12,000. Kemudian R ialah 4%. Okey, 4% ataupun 0.04. Okey, kita dah tukar pada bentuk perpuluhan. Okey, kemudian apa lagi? T. T ialah setahun. Okey. Kenapa setahun? Sebab dia kata pada akhir tahun. Ini sekali je. Okey, setahun je. Okey, kemudian so ini ialah N. Okey, 3 bulan sekali bermaksud setahun ada 12 bulan. So 12 bagi 3 akan dapat 12 bagi 3 ialah 4. Okey, jadi N sama dengan 4. Okey, so kita masukkan dalam rumus MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey, P ialah 12,000 kurungan 1 tambah R ialah 0.04. N ialah 4. Okey, tutup kurungan kuasa N4 darab T ialah 1. Okey, sekarang kita kira guna kalkulator. Okey, so macam yang saya beritahu tadi, so kita kirakan yang dalam kurungan dululah. Okey, 1 tambah 0.04 perkan dengan 4. Okey, dapat jawapan. Kemudian kuasa 4 darab 1. Okey, dapat 1.0406 juga. Kemudian darabkan dengan 12,000. Okey, jawapannya ialah 12,487.25. Okey, saya bundarkan 248 tu kepada 25 yang belakang tu Okey, dah siap. Hilang. Okey, so jawapannya RM12,487. Okey, 25 sen. Okey, contoh yang kedua pula ialah sebulan sekali. Okey, bila sebulan sekali bermaksud sebulan setahun ada 12 bulan. Jadi 12 bulan bagi 12 bulan sama dengan 1. So inilah nilai bagi N. Okey, masih menggunakan rumus yang sama. MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N. N darab T. P ialah 12,000 lagi, tak berubah. Kurungan 1 tambah R ialah 0.04 bagikan dengan N. Okey, N ialah 1. Okey, kuasa 1 darab 1. Okey, silap. Bukan 1 sorry. Okey, maksudnya sini 12 sebulan ialah 1 lah. So 12 per 1 ialah 12. So N ialah 12. So 12 darab 1. Okey, maafkan saya tersilap untuk bahagian N tu. Okey, sebab dia sebulan sekali. Okey, kemudian kita guna kalkulator macam biasa. Kita kira yang dalam kurungan dulu. Okey, 1 tambah 0.04 bagi 12 dapat jawapan. Okey, sekarang kita kuasakan pula dengan 12 darab 1 dapat jawapan juga. Darabkan dengan 12,000. Okey, jawapannya ialah 12,488.90. Okey, kita bundarkan yang tepat puluhan. Okey, 2 tepat perpuluhan. Okey, so kita dah siap.
menjawab soalan yang melibatkan perbezaan bagi nilai pengkompaunan. Nak sebut susah. Nilai pengkompaunan. Alright, kita tengok pula contoh yang ketiga. Encik John menyimpan wang sebanyak RM7,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Gemilang selama 2 tahun dengan kadar faedah 7% setahun. Apakah perbezaan yang diperoleh Encik John jika beliau diberikan faedah kompaun dengan pengkompaunan, susahnya sebut, dengan pengkompaunan 4 bulan sekali berbanding faedah mudah? Sekarang kita nak bandingkan perkiraan yang melibatkan faedah mudah dan juga faedah kompaun. Faedah mudah, rumusnya I sama dengan PRT. So, nilai P ialah RM7,000. P ialah RM7,000. So, lagi apa? R ialah 7% ataupun 0.07. Dan T ialah selama 2 tahun. Yang ni 4. Ini ialah N. N 12 bulan bagikan dengan 4 bulan sekali sama dengan 3. Jadi N sama dengan 3. So kita kira faedah mudah dulu. So P ialah 7,000 darabkan dengan R. R ialah 0.07 darabkan dengan T. T ialah 2 tahun. So guna kalkulator, 7,000 darabkan dengan 0.07 darabkan dengan 2. Jawapannya ialah RM980. Kemudian faedah kompaun pula, MV sama dengan P darab 1 tambah R per N kuasa N darab T. So P ialah RM7,000 darabkan 1 tambah R. R ialah 0.07 perkan dengan N. N ialah 3 darab 3 darabkan dengan 2. So saya kira dalam kurungan dulu, 1 tambah 0.07 perkan dengan 3. Kemudian kuasa 3 darab 2 darabkan dengan 7,000. So jawapannya ialah RM8,038. Kita bundarkan 98 sen. So nak kira dia punya, ini ialah dia punya jumlah simpanan yang dia dapat lepas faedah. So nak dapatkan dia punya faedah dia, so tolakkanlah RM8,038 per 98. Tolakkan nilai persimple RM7,000. Tolakkan 7,000. So dia dapat faedah sebanyak RM1,038.98. So kita boleh bandingkan faedah kompaun dengan faedah mudah. So nilai faedah mudah lebih rendah. Faedah mudah lebih rendah berbanding dengan faedah kompaun yang memberikan nilai yang lebih tinggi. Kemudian apa perbezaan dia? So nilai perbezaan dia ialah faedah kompaun ditolakkan dengan faedah mudah, iaitu RM1,038.98 tolakkan dengan 980. RM1,038.98 tolakkan dengan 980. Jawapannya ialah RM58.98. Inilah perbezaan yang diperoleh jika beliau melihat perbezaan di antara faedah kompaun dan juga faedah mudah. Jadi itu saja pengiraan yang melibatkan faedah kompaun dan juga faedah mudah. So kita dah selesai mempelajari faedah simpanan. Faedah simpanan bagi iaitu faedah mudah dan juga faedah kompaun, dan juga kita dah melihat contoh-contoh yang melibatkan pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Seperti biasa, jangan lupa
Okey, subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang teguran, cadangan, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, okey, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.